apa pengalaman saya nak boleh jadi ke seorang anggota tentera. Dan saya pun bagi tahu ke orang, setiap kali selepas saya bercerita, saya rasa pengalaman saya ni tak akan berlaku pada orang lain. Untuk jadi seorang anggota tentera, kena berkorban macam tu lalu. Dan tak ada lagi. Jadinya saya ceritalah ya, saya ni tertanam cita-cita untuk jadi seorang anggota tentera sejak daripada zaman budak lagi. Sebab apa saya tahu begitu? Mak saya masih ada hidup lagi lah ni. Dialah bagi tahu. Mu ingat ada Amin? Masa mu kecil-kecil dulu, mu minta beli barang mainan askar, baju askar, apa benda gini. Saya tak ingat. Bermakna saya kecil lagi. Sejak daripada kecil lagi tertanam dah sifat tu di dalam diri saya. Bila orang tanya saya sekolah ke, saya apa masa tu? Cita-cita apa? Askar. Cita-cita apa? Askar. Tak pernah berubah. Ya, saya sekolah daripada pasti masuk sekolah rendah Islam Al-Isyaq. Siapa Raja Pak, saya lari duduk pondok 2 tahun. Lepas tu tukar balik masuk kepada sekolah kerajaan biasa di sekolah Batu Tiga, Darjah 6. Naik tingkatan 1, saya jadi kejutan budaya. Saya sempat sekolah tingkatan 1 4 bulan sahaja dan saya berhenti. Dan bila saya berhenti, bermula daripada situ saya berdikari kerja. Ikut arwah ayah, bawa lori balak. Lama duduk main ikut kerja ni, saya sikat ni, saya malah nak karah panjang. Saya sikat Lepas lama ikut arwah ayah bawa lori balak, adalah kawan kita ni, sahabat kita hok duduk dalam kampung ni. Dia mari borok, mari buah lah orang kata. Dia mari jumpa, dia tanya, dah mu takkan mu nak bawa lori balak besar lagi lah, apa gitu gini lah, biasa budak-budak buah. Kata dah, aku nak kerja askar, kata. Mu nak kerja askar, gua nak kata dah mu tak sekolah ni. Orang nak masuk askar ni dia kena ada CJ. Dia kata gitu kat kita balik ngopek kemok. Mu nak sekolah balik kat dia kata tak apa. Minta tolong mak saudara arwah dah pun juga maksud kita tu. Dialah susah payah juga tolong bawa saya pergi naik turun jabatan pendidikan. Mohon rayu balik. Saya masuk balik sekolah pada umur saya tingkatan 3. Sebab apa tak ni tu dah saing mari royak tu kata kalau mu tak ada CJ tak boleh nak minta askar dia kata. Saya mohon rayu dapat balik sekolah. Setelah saya berhenti sekolah pada tingkatan 1, tingkatan 2 pun tak sekolah, saya terus masuk lagi tingkatan 3. Sekolah macam tak ada gapo. Tingkatan 1 tak belajar, tingkatan 2 tak belajar, masuk sekolah tingkatan 3. Lagu mana? Duduk gitulah janji aku pergi sekolah. Ya lapu diri pergi sekolah, pergi belajar setakat mana ada tu. Ya result macam biasalah, bahkan nambah lah. Tak ada lah. Ya tapi dapatlah CJ masa tingkatan 3 tu. Dah selesai dapat CJ apa benda semua. Habis tingkatan 3, saya masuk naik tingkatan 4. Bila duduk di tingkatan 4 tu, bona pula, tak sekolah pula. Tak sekolah pula dah. Pasal fikir gua tak apa, aku dah dapat dah ni CJ. Orang royak CJ ni pun boleh minta askar dah. Orang duduk main buah tu. Tak sekolah pula. Jadi bila kita pergi tak pergi sekolah, dia mau terbuang lah. Kena buang sekolah maknanya. Ni nakal kita ni, nak royak jamai budak. Cita-cita tinggi, tapi nakal awak gitu. Pasal tak tahu paleko. Jadi sambung balik kerja. Lepas habis berhenti sekolah tingkatan 4, sambung balik kerja ikut arwah ayah bawa lari balak. Sambil-sambil terjun duduk main sungai daripada jamai budak. Dia duduk gilir dua tu. Duduk ikut lori main sungai, ikut lori terjun sungai. Dia duduk gilir dua tu. Lama sampai masa suatu hari saya duduk tidur lagi. Ni bilik ni lah. Sahabat kita masa zaman sekolah nama boy tu, dia duduk mari. Wawi salah gapo benda, tiba-tiba dia tepik. Jom kau boy, dia kata kita berkhidmat untuk negara. Aku kata nak apa pun mun pagi buta. Kabar-kabar dia bawa ni, suak khabar. Ni kau boy ni. Ni hak kita tunggu-tunggu ni dia kata. Pemilihan untuk rekrut tentera darat rupanya suak khabar berita dia bawa. Saya pun tak kecek banyak beka mandi pakai baju juga. Gi kali pertama dengan tak ada gapo, gi bodoh gitu lah. Bawa sok khabar tu, gi tengok sekolah mana hari ni dia buat ni. Sekolah ni, gi. Saya pergi ingat tak ada bawa gapo dokumen apa, gi bawa diri, bawa sok khabar tu baru. Gi masuk dalam tu, tanya buat askar situ. Baru faham. Gi kat dia tu dia bagi pula kertas khas. Ada kertas gapo, ada lagi tak aku zipper dalam file tu. Ada rasa file lama. Dia kertas tu dia tulis macam-macam lah. Apa benda yang perlu, gapo gaji, macam-macam dah. Baru dapat sekeping kertas tu.
Baliklah saya pergi pula kepada tengok detail yang nombor 2. Yang sekolah mana pula yang kali kedua. Jadi dah bawa dokumen apa benda semua yang ada dalam tu lah. Cumanya saya tadi tak ada CJ berhenti sekolah. Yang lain saya bawa tanpa ada CJ berhenti sekolah. Saya pergi pula kepada ujian yang kedua di sekolah lain pula dia buat masa tu. Gigi serah dokumen. Demo tu cek. Tak ada buat apa pun. Dia cek. Dia kata ni ada dokumen yang tak lengkap. Kita tahu dah. Pasal kita tahu, pasal kita baca tengok. Oh ni memang saya tak ada, saya cakap. Tak boleh dia kata. Kalau awak tak ada, tak boleh nak masuk askar ni. Jadinya awak kena pergi dekat sekolah awak. Awak sekolah kan dia kata awak pergi dekat sekolah sebab awak ada CJPMA ni kan. Pergi dekat sekolah, minta dengan pihak sekolah CJ berhenti sekolah. I duk ngangor tak tahu gapo lagi. Tak tahu kena buat tu gapo tu. Dia sabit jadi tak ada CJ tu. Balik pada tu, pergi pula sekolah. Kat esok tu lah. Saya pergi sekolah. Masuk pejabat. Royak kokan ni. Bagi nama sekian. Kata saya ni, nak CJ berhenti sekolah. Kan ni pun cek. Dia kata, awak kena buang kan? Oh ya, saya kena buang sekolah dulu. Oh kalau gitu tak ada CJ berhenti sekolah dia kata. Tapi tak apalah, saya cuba tolong awak. Saya akan keluarkan satu surat surat akuan dia kata. Kita kata tak apa lah, janji bersabit dengan hak berhenti sekolah kita kata. Itu tak tahu apa. Dia Khani pun buat. Khani buat surat akuan. Surat akuan berhenti sekolah. Jadi kita pun ingat sohayan ni tak apa ni kira lepas ni. Balik tengok pula tarikh bila yang ada buat pemilihan tu, rekrut tu. Kat sekolah lain dah pula. Tengok ada gi pula. Okey, kono-kono bawa lah tu surat akuan pasal tu so yang tak cukupnya. Hak lain beres surat beranak IC apa benda ada belaka. Gi pula jumpa pula kopra tu. Kopra tu cek balik. Dia kata awak ni. Saya cakap dah. Dalam ni pun ada tulis. Dia kata nak CJ berhenti sekolah. Bukan surat akuan. Macam ni tak boleh dia kata. Macam ni tetap tak boleh. Awak pergi balik dekat sekolah, minta dengan pihak cikgu, pihak sekolah, kata nak surat berhenti, CJ berhenti sekolah dia kata. Kita puas dia kata tak boleh. Nanti tak apalah, banyak lagi pemilihan-pemilihan dari tarikh-tarikh lain, sempat lagi. Awak pergi sampai dapat CJ berhenti sekolah. Yang lain dokumen awak lengkap dia kata. Belum pergi test lah. Cek dokumen dulu lah. Dokumen pun tak lepas dah. Dia pergi balik. Start daripada tu. Besok pergi balik hambak pula pihak sekolah hambak kata tak boleh bagi sebab awak berhenti sekolah. Setakat surat aku saja boleh bagi. Saya tak serik bah. Tak serik saya. Saya pergi pula esok, pergi pula lusa, pergi pula minggu depan. Saya ulang alik banyak kali lah. Banyak kali saya balik, saya pergi. Besok lusa saya pergi, saya balik. Siapa kena cikgu Khani semua kena dah muka ni. Siapa tak tahu mana dah. Tak boleh. Ngadak pengetua apa masa tu pengetua China lah. Tak boleh juga. Cakap nak dah. Siapalah satu hari saya nak tubik. Saya pakat dengan Mama minta tolong hari ni mah. Kalau tidak sebelum ni kita kisah ke. Kali ni saya bawa mak kita ni. Nak tolong buat berkat. Saya pun ingat dalam hati hari tu aku bawa mak aku pagi ni pergi retek dengan aku ni. Untuk cari rezeki nak jadi kerja askar ni. Kalau aku bawa berkat emak aku ni ada rezeki aku nak jadi askar ada. Kalau tak ada memang aku setakat ni aku tak pergi dah. Saya nekat dah dalam hati hari tu. Pasal dah banyak kali dah pergi mari dah. Dah usaha parah. Jadi kita pergi. Masa hari lah tu saya bawa emak ni. Bawa pergi masuk dengan mak kita. Mak kita pun kecek gini-gini dengan pengetua. Kita pun minta rayu gapo benda hak tulah. Tak boleh. Cikgu pengetua kata tak boleh. Pihak sekolah tak akan keluarkan CJ sebab awak diberhentikan kata. Tak boleh dapat CJ. Habislah maknanya. Kita pun dah niat dah gitu kata tak apalah. Dah tak ada juga saya tu pun tak boleh dah nak kejar cita-cita saya cikgu. Tak apalah kata. Saya pun keluar daripada pejabat. Keluar daripada bilik guru, jalan ikut koridor tepi-tepi kelas tu sampai habis kelas. Tiba-tiba cikgu disiplin nama cikgu Ibrahim tu. Dia panggil saya. Dia panggil. Kita pergi kat dia. Macam mana? Dia tanya. Tak dapat juga dah cikgu. Saya pun tak tahu dah nak buat macam mana. Dia pun kata, saya tengok awak ni betul-betul bersemangat. Selalu sangat awak datang.
Tapi tak dapat, tak apalah. Saya cuba bantu, dia kata. Saya cuba bantu, dia pun terus pergi masuk dalam pejabat. Saya tunggu di situ. Saya nampak dia jalan masuk pejabat tu. Tak ada 3 minit pun rasanya. Dia pun buka pintu pejabat, dia lambat saya. Lepas dia masuk tu, dia lambat pula saya pergi balik pejabat dengan mak kita. Gigi masuk terus bilik pengetua, tak kecek banyak dah. Okey, pengetua pun terus bersuara. Saya dah berpakat dengan Cikgu Ibrahim, pihak sekolah boleh bantu, dia kata. Tetapi bersyarat awak kena buat kerja sikit untuk pihak sekolah. Saya kerak lalu. Saya cakap, tak apa cikgu. Apa sahaja yang cikgu suruh saya buat, InsyaAllah saya sanggup buat. Yang penting saya dapat CJBT sekolah. Jadi baik cikgu bagi tahu dekat saya ni akan jadi penceramah motivasi untuk budak tingkatan 3 dan juga tingkatan 5 pada tarikh sekian-sekian. Saya bersetuju dengan syarat tu. Sekiranya saya lepas dan saya mari, maka pihak sekolah akan keluarkan CJBT sekolah. Saya pergi sahut cabaran royak we adik kakak. Ini pengalaman yang saya royak tak berlaku pada orang ni. Inilah kali pertama pada waktu umur saya 18 tahun. Lebih bulan sedikit sahaja masa tu. Kali pertama pengalaman saya berhadapan dengan orang khalayak ramai. Walaupun demo tu budak sekolah tingkatan 3 dan tingkatan 5. Tajuk yang dibagi kepada saya adalah jangan jadi macam saya. Lagu mana saudara? Cikgu pihak sekolah bagi tajuk saya untuk bercakap kepada budak-budak, jangan jadi macam saya, jangan contohi saya. Saya sahut cabaran. Saya tak reti kecil apa bos. Tak ada pengalaman bercakap depan orang ramai. Dengan bahasa saya belorak macam gini. Cikgu panggil, saya ambil mic. Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik semua. Adik-adik, abang ni cerita dia nak mari sekolah, ambil CJ. Nak minta askar tak boleh sebab abang dulu sekolah, tak sekolah. Sekejap datang sekolah, sekejap tak datang sekolah. Kadang-kadang bekerja, kadang-kadang bersekolah. Jadi bila dah main macam ni, apa benda semua, tak percaya kata nak belajar sangat, susahnya nak minta kerja. Ni cerita ni. Cerita ni lagu mana pengalaman ni, nak minta kerja. Betapa susahnya nak dapat balik CJBT sekolah. Itu pun semangat daripada pihak sekolah bagi kata lagu tu untuk dapatkan CJBT. Saya sahut cabaran tu. Bukan mudah boh. Ada budak-budak suka, ada budak-budak yang betul-betul peka apa yang saya cakap. Jadi saya cakap, saya cerita-cerita pengalaman kita duduk kerja lalu sungai, susahnya nak dapat duit, ikut arwah ayah bawa lori, hujan panas, duduk main ambil kayu balok atas sini pergi mari. Jadi susahnya kerja lagu tu. Tak ada masa depan adik-adik. Kalau boleh abang nak kejar kepada cita-cita tertanam dalam diri kita nak jadi seorang anggota tentera. Tetapi bila tak sekolah, kalau kita dah dibuang sekolah, betapa susahnya adik-adik nak dapatkan balik CJ berhenti sekolah. Saya gitu, saya kecek gitu. Siapalah masa habislah sebabok untuk tingkatan 3 yang kali pertama. Saya balik, saya tunggu pula kepada sautan yang kali kedua. Kali kedua tu saya bawa pula mak saya sekali lagi. Yang tingkatan 3 ni saya kisah kan. Yang kali kedua, pergi ceramah kepada budak dewasa ni. Tingkatan 5, budak-budak tingkatan 5. Mak saya ikut waktu hari tu. Hari tu penentuan saya dah dapat CJ sekolah tu, CJ berhenti tu. Gi macam biasa juga, cikgu pun ada depan duduk dalam perhimpunan seluruh budak tingkatan 5 budak pada hari tu. Dan tajuk yang sama juga. Tajuk jangan jadi macam saya juga. Apa yang saya cakap pada budak tingkatan 3 tadi, begitulah juga saya cakap pada budak-budak tingkatan 5. Tetapi bertemankan dengan air mata. Mak ada sebelah tu masa tu. Mak kita masa kita tengah cakap ni, berjura-jura air mata. Mungkin berkat daripada hak tu. Berkat daripada hak tu nak ayakwi mak tu. Jadi kita tengah duduk kecek, jangan jadi macam saya. Sama macam tadi duk kerja susah beginilah itulah apa-apa macam-macam. Dia kena buat sekolah nak dapat CJ berhenti payah. Pasal ke budak-budak pula pada tingkatan 5. Ada suka, ada mendengung macam-macam lah budak-budak wah. Cara dah kita tak cara dah. Janji kita sebut apa benda kita nak kata. Untuk buat bekal nak dapat kepada CJ berhenti sekolah ni tu.
Bila selesai yang tu, cikgu pun terus pelawa saya masuk ke dalam pejabat. Rupa-rupanya dah siap dah CJ berhenti sekolah tu untuk saya. Dah dicetak sebenarnya pun. Cumanya cikgu dan pihak sekolah ni nak tengok sama ada saya ni betul-betul orang yang bersungguh ataupun tidak saja sebenarnya. Nampak tak? Sebenarnya mungkin dia dah cetak pada awal mula yang disuruh saya tu jadi penceramah tu. Mungkin situ dia dah cetak. Sebab saya masuk, benda tu dah ada dah pun. CJ tu dah dapat dibahagikan kepada saya. Maknanya bukan hari tu dia buat. Sebenarnya CJ tu dah siap sedia ada untuk saya. Jadi bila selesai kepada kerja tu, cikgu pun dengan ucapan tahniah. Saya harap awak dapat CJ ni dan awak pergi menjadi askar yang berjaya. Kejar betul-betul cita-cita. Suatu hari nanti kalau dah berjaya, awak bawa balik pakaian tentera, dapat cuti, datang balik kat sekolah ni. Cikgu tu pesan dekat saya. Saya buat lah. Saya buat. Lepas dapat CJ, tengok balik kertas yang askar bagi saat ni tu, tinggal satu lagi pemilihan terakhir. Kalau saya terlepas yang tu, maka tak ada harapan saya untuk intake tu. Mungkin satu intake lagi pula. Saya pergi nak yakwi di sekolah Aluaka Kuantan Pahang. Itu adalah yang terakhir pemilihan dia. Saya pergi pada hari tu, serah segala dokumen. Kopra tu pun dah cam kita. Dia kata ni baru kemah. Cukup. Okey, bila dah cukup dokumen, PT test apa benda itu semua lopak lah. Macam-macam. Buat karangan. Buat belakang. Buat. Lepas tu nama dipanggil, pergi kepada 2 kumpulan. Dah selesai belakang dah ni. Okey, nama sekian duduk sini, nama sekian duduk sini. Nama panggil, saya duduk di satu kumpulan. Rupanya kumpulan yang di sini, kumpulan yang berjaya. Yang di sini, kena hantar, tak berjaya belakang. Ada tak lepas berapa-berapa. Jadi saya bersyukur. Allahu Akbar. Ni, habuai dia. Saya dah satu langkah, nampak tak? Saya dah satu langkah lagi. Dah dapat tawaran pula. Dah berjaya di kali pertama. Saya dapat tawaran. Dapat satu borang warang. Pergi lapor diri ke Ken Desa Pahlawan untuk pemilihan akhir. Sekian. Tarikh sekian. Siapa masuk. Pergi lapor pula duduk sana. Lebih minggu ke 10 hari. Lebih kurang. Gitu saya tak ingat. Tu baru kenal oleh tentera. Dah duduk dekat tempat askar nak. Lagi situ pula kena kerja dengan kasut lah. Belari PT semua lah apa. Tak cara dah apa. Habis yang aku buat. Dalam kepala tu aku nak berjaya. Tak ada muka lain dah. Lepas lah apa. Tak kira sakit penat lelah. Tak cara dah. Buat juga. Siapalah habis. Dah cek keseluruhan. Dapat pula tawaran menjadi seorang anggota tentera. Lapor diri direkrut di Pusasda pada tarikh sekian. Itulah bermula jejaknya saya menjadi seorang anggota tentera. Akak sumpah. Cok 10 jari. Lekat dapat nama nombor body. Itulah start pada situ pula tu. Ya jadi rekrut gogang. Dalam masa yang sama juga Noyakwi, saya tetap berusaha dengan bersungguh-sungguh supaya saya ni dapat sentiasa duduk di hadapan. Dapat bos. Saya jadi macam tu daripada rekrut. Saya terpilih 10 orang dalam 3,000 orang skor lebih. Saya pemilihan 10 orang terbaik untuk Prik Komandan. Kawak. Memang kita kejar kat tu jatuh hati pun dengan askar pun tengok orang duduk pakai bangar. Kejar sungguh-sungguh boh. Kejar rezeki tak boleh. Boleh ke skor kita juga. Yang satu pelaton dengan saya, pelaton 7 Bravo Company. Nama Nuar tak ni tu. Dia dapat Prik Komandan masa tu. Lepas pada tu kita pun unit ambil pasukan ambil. Tak boleh balik cuti lagi dah. Pasukan ambil, duduk gogang, cak kuncak pula dekat pasukan di 73 Batalion KPD. Siapa kepada nak pasiau? Sekali lagi pula, kali kedua saya duduk di hadapan lagi. Ini pengalaman boh. Saya benar-benar bersungguh-sungguh dalam bidang kawat. Saya buat. Siapa saya duduk di hadapan terpilih untuk masukkan baris ke dalam padang kawat. Situ pula tu. Bila dah masuk situ yang saya cakap tadi tu, Cik Amir saat ni tu. Awak terik sajian kan? Betul cik, saya terik sajian. Terik sajian tak boleh duduk di depan. Tak boleh dapat menata tu. Tu, tali pinggir RSN tu tak boleh. Sokok panjang saja dia kata. Kalau awak betul-betul nak, awak kena tukar terik. Saya bagi peluang kat awak. Saya tak nak cik. 3 kali bah dia tanya saya. Tak nak cik, saya nak sajian juga.
3 kali boh dia tanya. Dia kata bagus awak. Dia tetap dengan pendirian awak. Tapi saya minta maaf banyak. Awak tak boleh duduk depan. Awak terpaksa masuk belakang balik. Tukar saya. Saya terkesan ke tak? Tak terkesan langsung. Kerana mana? Kerana saya tahu aku dah duduk di hadapan sebenarnya. Walaupun aku kena patah balik duduk belakang, tetapi tempat aku tetap di hadapan sebenarnya. Saya tak kisah pun. Ini pengalaman saya, bos. Pengalaman hidup saya. Jadi lepas pada habis semua tu, dapatlah cuti rekrut 2 minggu. Saya teringat balik pada cikgu pesan tadi. Kalau dah berjaya, buat balik pakaian askar. Mari sekolah ni balik, jumpa balik cikgu-cikgu yang ada. Saya buat apa? Dapat cuti rekrut yang pertama kali tu. Pakai baju nombor 3, beri bodoh lagi. Tak ada gapo lagi baju. Balik. Jumpa balik cikgu. Masa tu baru kita rasa balik betapa tingginya martabat kita nak yakwi. Dulu kita macam terhina, betul tak? Bukan kata pihak sekolah nak menghina kita, tidak. Dia nak suruh kita sahut satu cabaran yang besar. Setelah saya berjaya, saya pakai balik baju. Pas saya pergi pula sekolah. Masa tu baru kita rasa kita duduk di satu tahap yang tinggi. Orang ni mari cakap tahniah. Terasa macam bukan budak-budak sekolah dah, abah. Tak ada dah masa tu. Berasa macam kita ni, oi gila, hebat. Dia berasa kita ni lah ada duduk di satu kedudukan yang sangat-sangat, orang kata orang menghormati kita. Ni saya rasa pula, nampak. Dulu aku berasa duduk di tahap yang paling cahaya bawah sekali. Jangan jadi macam saya, bos. Apabila saya dah telah pakai pakaian macam tu, selayaknya pula saya boleh royak ke budak-budak, kejarlah apa yang saya buat. Nampak tak? Dan ini pengalaman. Di pengalaman saya, selepas pada tu selesai berlakon dengan pihak sekolah pemuda, saya meneruskan perjalanan saya menjadi seorang anggota tentera. Jadi pada satu pekak, satu khusus ke satu khusus. Tak pernah sekali habuk saya tolak nama pergi khusus. Tak pernah. Susah senang, susah payah macam mana sekalipun, namanya naik pergi khusus, saya akan lacak pergi. Tak ada nama saya pun, orang buat masuk nama saya, tukar orang lain tak segi, saya lacak juga pergi. Tak pernah saya tolak. Mungkin di situ cepat tu. Derah saya pergi khusus bah. Tempat khusus Pulmak Taiping pun sama juga. Orang tolak juga saya duduk depan awak jadi squad leader. Pula nampak, saya sentiasa duduk di hadapan. Malahan jurulatih pun pernah menyatakan kepada saya, khusus hak ni khusus terbaik setakat ni. Tak ada masalah budak-budak. Kita buat kerja sungguh bang. Cikgu bagi jurulatih staf-staf bagi tugas kita ni, saya buat betul-betul. Budak-budak pilih saya jadi squad leader pun saya royak dulu budak-budak. Mu pilih aku, tetapi mu kena dengar apa yang aku kata. Walaupun mu duduk atas capur, tepi capur aku sekalipun. Nampak? Kita tak cara. Tugas tetap tugas. Masa main ikut pandamu, nak teruling, nak telanjai pun. Saya buat sungguh. Kita jadi squad leader masa khusus. Kita, squad leader, tak buat kerja. Kita hanya mengarah, membahagikan tugas. Ya, ambil baju hijau. Tetapi saya, bagi tugas. Saya tak duduk dia, saya tak membuta. Saya ronda. Saya pergi kawasan yang sana, tentukan benda, rupuk kau gapo. Hak ni saya bubuh sini, saya pergi ronda. Saya pergi ronda setiap satu tempat yang telah saya bahagi-bahagikan tadi. Saya tak membuta. Sebab tu kerja beres. Tak ada sakut pun, tak ada sakut. Kalau jurulatih kita tengok, okey beres. Kerja ni beres, kerja ni beres. Beres belakang. Memang budak-budak nak lalik, nak buta kalau kita tak pergi tengok apa. Bila kita pergi tengok, buat kerja tu. Kena tegah. Pasal masa kerja, kan tengok tegah ke dia. Dia buat. Main hak merungut tu biasa. Budak-budak sama-sama merungut. Bila dia kata gitu, kita pakah lalu. Tidak, mu minta aku jadi squad leader. Mu minta aku jadi squad leader. Aku tak semiyai, mu tak semiyai. Mu dengar kata aku. Habis waktu kerja, ikut mu lah kata. Alhamdulillah, bah, terbaiklah dapat kepujian lah daripada pihak jurulatih. Lagu tu juga saya pergi pula khusus kadar di 73 Batalion KPD lah, macam tu juga. Saya patutnya terik saya ni saji pergi khusus kadar. Sepatutnya biasa orang terik saji ni duduk khusus kadar, ia duduk kat tek, markas tek. Duduk kerja masak. Saya tak lari kat tu. Saya tak pergi kat tu. Saya menyelik jadi askar perang, jadi macam terik angkut.
gali kubu, duduk perai, duduk kopah matching apa benda. Saya tak duduk langsung bagian masuk. Sekali lagi pula tu, pegawai ajutan kata guano, dia nak pilih yang terbaik. Saya 5 orang masa tu, khusus kadar 5 orang. Dia nak pilih yang terbaik. Dia bagi kita jawab soalan. Kita soalan tu begini. Saya 5 orang. Lah dah dapat saya nak duduk depan juga tu. Kenapa? Tiba-tiba tanya Trik apa? Trik kau. Termenung ajutan. Ajutan termenung. Macam mana awak boleh terlepas duduk kat sini, dia kata. Saya tak tahu tu kata. Saya ikut lah. Saya ikut khusus ada saya buat apa benda suruh buat. Pening kepala dia. Lagi sekali pula ya, pihak kepada atas saya mohon ampun dan maaf. Kata minta maaf banyak. Tak boleh Trik Saji duduk di hadapan. Tak boleh nak tukar orang. Tapi tak apa, dia kata. Ajutan kata dah saya akan tentukan awak dapat terbaik juga dalam awak punya CJ kadar, khusus kadar. Dia dapat shift lah. Aduh, ini pengalaman apa? Ya, pengalaman saya sentiasa duduk di hadapan. Walaupun saya kena berpatah balik di belakang atas sebab-sebab yang tertentu. Saya faham lah, saya akurnya. Tapi kita tahu dah, tahap mana itu duduk. Apa pada? Ya, tak perlu duduk di depan pun juga dah. Ada kita tahu dah setara mana kita, pada dah. Duduk belakang pun tak apalah. Nah, lagu tu pengalaman apa nak yawi tidak semestinya. Dari pengalaman hidup saya macam-macam lah. Sebab tu kita nak tanya ramai-ramai. Mu pernah dengar ke ada orang pengalaman lagu ni? Nak kejar kepada cita-cita. Paling-paling terik lagi ngaji masuk U, masuk gapo gitu. Aku dah. Saya budak tak sekolah. Saya budak yang nakal juga zaman budak. Tak sekolah. Kerja. Tolong mak bapak. Tapi lagu tu dah nak wayak kepada kejar kepada cita-cita. Kalau sekiranya kita betul-betul menanam sebuah cita-cita, lautan api sanggup kuredahi. Ni yang dia panggil ni. Lagu ni, ya, saya rasa cogan kata lautan api sanggup aku renangi tu, cogan kata tu kena dah. Maknanya kena dengan kita. Perjuangan saya tu saya rasa Allah tak berlaku kepada orang lain. Tak ada lagi saya dengar setakat ni. Alhamdulillah. Maknanya kita menjadi kuat atas pengalaman hidup saya. Pengalaman hidup saya mengajak erti kehidupan. Lagu mana bersusah senang, lagu mana bila kita bersenang-lenang. Alhamdulillah. Saya bawa lagi siapa ke dunia yang saya ada hari ni. Dah berhenti askar masuk jual getah pula. Orang kata saya mu ni bodoh, berhenti askar, molek-molek kerja askar, berhenti askar. Orang kata saya lagu tu. Ni cerita kok ni pula dah. Dah habis pada tentera dah ni. Duduk tepi jalan apa, hujan panas, tak lari saya. Duduk gantung ketan jual tepi jalan. Ada orang kata mari mu bodoh berhenti jadi macam orang gila gini duduk. Tak apa. Ada. Nana wak gua, dia tak tahu. Kita ni ada masalah yang sebenarnya bukan sengaja kita nak berhenti. Supaya kita cerita saat ni lah. Padahal benda tu bersusah payah. Lagu mana saya cerita bersusah payah saya nak jadi anggota tentera? Takkan saya saja nak tinggal gitu. Tak mustahil langsung. Oleh kerana sebab kita tu tersakit. Tuhan sekak situ nak oyakwi setiap apa yang kita capai. Belum tentu kita akan dapat selai dia sehabisnya. Tak ada pun. Tetapi kita perlu ingat juga nak oyakwi saudara belakang. Memanglah kalau kata tunggu-tunggu askar dapat makan becing gapo gitu gini dia. Belum tentu juga. Pasal rezeki ni di tangan Tuhan belaka. Jadi kita berhenti tu duduk dalam jurusan apa yang saya ada lah ni. Alhamdulillah. Walaupun ada mulut yang pernah kata kepada saya, mu ni berhenti askar bodoh. Macam orang gila duduk jual ketai, duduk main hujan panas gini, duduk tepi jalan gini. Dah. Kerja Tuhan boh. Cekarkan hati, kuatkan semangat, mengejar kepada cita-cita. Setiap apa benda yang kita target, InsyaAllah dapat. InsyaAllah. Ya, hati dan minda kita kena cergah. Kena main peranan molek-molek. Kalau kita nekat sesuatu perkara, maka kita buat dia. Tak banyak, tak kurang pun.
Istilah dia kalau mu usaha mesti dapat. Memang boleh pegang ayat tu. Berlaku saya buat daripada dulu lama dah. Kalau aku nak benda ni, aku nekat molek-molek dan aku berusaha. Setakat mana yang aku mampu buat. Kok mana-mana pun dapat sikit. InsyaAllah, ya. Menjadikan satu pengajaran pedoman lah. Awak berasa nak pakai lah. Ya, berasa kuat semangat tu nak guna atas semangat hak kita ada, kejar lah boh. Anak-anak muda yang mana-mana ada, insyaAllah. Jangan duduk terperak di rumah. Tak ada benda yang tak mustahil sekiranya kita berusaha. InsyaAllah. Awak percayalah cakap saya. Nah, sebab saya lalui kehidupan-kehidupan yang begini. Pernah juga waktu saya pelihara seorang adik duduk di Melaka. Masa tu saya dah berumah tangga. Adik buat hal dekat sekolah. Saya pergi bersembang dengan cikgu. Perkara macam ni lah saya sembang dengan cikgu. Cikgu boleh kata ke saya, buat apalah awak ni tak jadi cikgu, dia kata. Banyak bos. Dia kita tak ada kelebihan gapo pun. Apa yang saya buat tu, Tuhan dah tentu kepada hidup saya. Dan saya cuba cari juga orang yang senasib dengan saya. Tak jumpa lagi setakat ni. Atas kepada tajuk kejar cita-cita saat ni lah. Tak ada lagi saya dengar orang kejar cita-cita siapa kena jadi penceramah, motivasi lah, tajuk jangan jadi macam gitu, gapo tak ada. Mungkin ada susah dia mau tukuk lain pula. Lagu tu sajalah yang menjadi teladan pedoman contoh lah untuk sesiapa saja pun. Dan sekiranya ada yang berguna maka pakailah. Kalau tak ada, tak usah pakailah. Dan membuailah jauh-jauh. Beri saya sayang atas pala ni nak ayakwi saudara dan saudari. Kalau ada pegawai-pegawai dalam tentera yang tertinggi, saya mohon ampun maaf. Kerana rindunya jiwa ni nak ayakwi. Sebab tu saya sayang hari ni. Tak pernah teralih pun beri ni. Yang ni lah yang saya selalu pakai di waktu saya bekerja. Yang ni lah selalu ada bersama saya. Saya letak di dalam kereta. Kerana bila saya nak bekerja, saya akan memandu bawa kereta. Tak lari bah, beri ni saya letak. Bila saya tengok kepada dia ni, saya jadi bersemangat untuk bekerja. Semangat saya masih kekal ada pada benda-benda gini. Tapi nak buat mana apa? Rezeki tu habis setakat tu. Tetapi walaupun dah terkeluar daripada pihak tentera pun, alhamdulillah, semakin murah rezeki saya setakat ni. Tak lapar nak bini kita. Alhamdulillah, apa yang saya pernah berangan-angan kosong dahulu pun saya capai sekarang. Alhamdulillah juga. Boleh nak berangan. Allah aku nak berangannya, pakai kereta gini, pakai kereta. Berangan je. Berangan je bah, berangan. Tetapi jangan duduk berangan kosong. Berangan dan kejar angan-angan awak. Usahalah sedaya yang mampu. Sekurang-kurangnya awak akan tahu macam mana habuan dia nanti. InsyaAllah. Setakat tu dulu saya nak